Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus tengok topik nombor 1. Kalau kamu tengok sini, topik nombor 1 dia adalah melibatkan yang ini adalah graf fungsi ya. Topik dia adalah graf fungsi. Bahagian ketaksamaan kan, ketaksamaan. Dia simple je Dalam graf fungsi ketaksamaan ni ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali kalau kamu tengok simbol dia, simbol dia. First sekali kalau garis dia lurus garis dia lurus, maksudnya simbol dia kalau atas maksudnya lebih besar atau sama dengan, bawah lebih kecil atau sama dengan. Okey, kalau garis dia putus-putus, atas lebih besar, bawah lebih kecil. Okey. Ini simple je, itu je. Sebab soalan ni dia suruh ceritakan. Dia suruh ceritakan tentang apa benda yang graf ni bagi tahu. Dia lorek kat sini. Jadi yang pertama kita tengok dulu persamaan dia bagi. Yang ini ada cantik. Yang ada maksudnya saya tulis ni semula y x tambah 6. Nampak saya tinggalkan kosong. Kita tengok garis dia garis terus. Okey, dan dia lorek bawah garis. Bawah garis maksudnya lebih kecil atau sama dengan macam tu. Okey, yang ni pun dah ada. Bila dah ada kita tulis je bawah dia y negatif x tolak 1. Macam tu je. Okey, tengok ni dia lorek kat mana? Dia lorek kat atas garis. Garis dia pula garis terus. Garis terus maksudnya lebih besar atau sama dengan. Macam tu. Okey, seorang ni tak ada. Bila seorang ni tak ada, kita tengok garisan tu. Kena faham apa garis lurus. Garis lurus kalau straight macam ni, dia kena dekat x saja. Maksudnya persamaan ni adalah x sama dengan berapa? Negatif 1. Macam tu. Jawapan kita akan buat kat sini x negatif 1. Okey. Cuma bila dia cerita x dia lain sikit. Macam ni. Dua ni cerita dia untuk dominan dia ada biasanya y sama dengan mx tambah c. Okey. Kalau dia x saja, x dia macam tu. Dia macam ni. X. X maksudnya kalau dia belah kanan, dia duduk belah kanan dia besar. Belah kanan. Yang ini belah kiri. Dia main kiri kanan untuk x. Sama juga. Belah kanan, belah kiri. X dia bukan atas bawah. X kiri kanan. Contoh yang ini, X dia belah kiri. Belah kiri. Jadi belah kiri dia itu saja. Kan? Senaraikan semua ketaksamaan, kita boleh tulis semula kat bawah. Kalau kamu dah tulis dekat gambar ni pun sebenarnya dah boleh dikira dah. Tapi kalau nak cantik lagi, kita buat senarai semula. Contoh, saya buat semula y x tambah 6. Kemudian y negatif x tolak 1 dan x lebih kecil pada negatif 1. Okey, saya lupa buka kamera saya Okey. Nampak sikit kamu full screen Kalau kamu full screen kau nampak saya. Boleh sikit. Okey. Itu soalan ni. Tahu ni memang soalan ni biasanya dia dengan set dia dengan set. Graf fungsi ni dengan set. Kalau dia masuk biasanya set tak ada. Kalau dia tak masuk, set ada. Okey? Tengok. Terus pergi soalan nombor 2. Boleh ke? Kalau kamu sangkut ke apa, tak faham, kamu cakap terus. Buka mic, cakap je. Sebab dia tak ramai, tak ada masalah. Okey? Soalan kedua. Melibatkan topik apa ni? Satah. Garis dan satah. Ni soalan nombor 2 kan? Okey. Bila dia bagi garis satah, langkah pertama apa kamu buat? Kita baca lebih kurang je. Tapi kita attack terus. Kita attack terus soalan dekat A tu, kita target dia nampak. Namakan sudut antara garis CS dengan PQRS. Jadi kita terus buat CS dengan PQRS. Macam tu. Kan? Betul kita check tengok gambar dia. CS dengan PQRS. PQRS. Okey, ini macam-macam kaedah dalam teknik pengajaran ni macam-macam orang buat. Tapi saya suka kaedah ni lah sebab bila nak cari sudut kita akan tandakan 3 huruf. Sebab sudut diwakili oleh 3 huruf. Ni simbol dia. Okey, kemudian kita akan cari yang tengah dulu. Yang tengah biasanya huruf yang sama. Huruf yang sama kat tengah. Jadi kat sini S dengan S sama, saya letak kat tengah. Dia settle lah. Okey, yang ini biasanya kita akan letak siapa yang kat atas. Nampak? Dekat atas apa? C. C seorang-seorang je. Dah ada C. Okey. Tapi kat bawah yang ini, bila cerita pasal bawah ni, ramai orang.
Bila ramai, kita panggil dia calon-calonnya. Okey, maksudnya yang boleh duduk sini seorang je, tapi calon-calonnya adalah P, Q, R. Siapa dia akan pilih dia? Juri dia adalah orang depan ni. Orang depan ni yang akan pilih. Macam tu. C akan pilih. Baru tengok gambar. C akan pilih antara P, Q dengan R. Yang paling dekat sekali dengan C adalah, kita tengok, paling dekat dengan C adalah R. Jawapan dia adalah CSR. Tapi jangan jawab macam nilai exam. Ini dah dahsyat, dah macam skema jawapan lebih-lebih macam dah macam boleh buat nota dah, kan? Okey. Okey, dah dapat ni. Itu jawapan. Contoh jawapan dia adalah, oleh sebab itu jawapan sudut dia adalah CSR. Kalau nak biar macam ni pun tak apa, jalan kerja. Tapi jawapan clearkan jawapan, okey. B. Okay. Soalan B minta apa? Hitung sudut antara garis CS. Maksudnya nak sudut. Bila dia nak sudut, biasanya kita akan melibatkan segitiga bersudut tegak. Saya tak tengok gambar tu macam mana. Saya buat je sudut tegak ni. Okay. Sebab yang saya nak adalah panjang-panjang. Contoh kalau CSR, saya akan buat C ke atas. S dekat sudut sebab dia tengah. Okay. Lepas tu R kat bawah. Itu cerita dia. Okay. Dah dapat macam ni. Ni sudut dia. Nak hitung sudut, kita pergi tengok gambar. Ukuran yang ada. Contoh, CR ada 6. RS, ada tak RS? Tengok. RS ada 12. Dah cukup. Sebab nak dapat sudut, perlukan 2 orang sudah. Dalam trigonometri, kita panggil dia, orang depan sudut, kita panggil dia opposite. Yang paling panjang ni, kita panggil hypotenuse. Kamu ingat Yang bawah ni adalah sebelahan, adjacent. Jadi kita akan pakai biasanya kalau ada 2 yang ni, kita akan pakai tan. Tan theta sama dengan 6/12. Jadi theta akan dapat tan negatif 1, 6/12. Nampak? Saya buat kurungan sebab apa? Untuk kita langkah berjaga-jaga. Ambil kalkulator. Okey. Sebelum kamu tekan apa, kamu kena pastikan kamu clearkan mod dulu. Supaya takut nanti bila kita tak clear dia, ada benda-benda lain mengarut ke atas tu, ada kira dapat lain. Shift tan. Shift tan, kurungan, 6/12. Tak payah kecilkan, biar je. Tak lekat 6. Okey, 6/12. Tutup. Dapatlah jawapan kita kat situ. 25.57. 25.57. Kalau nak letak dalam minit boleh tekan ni. Ni dalam minit. Nampak? Kalau dalam minit, kalau dia keluar macam ni, kita akan buat jawapan dia 26 darjah 34 minit. Kenapa 34 nampak? Saat dia 54. Jadi dia bundarkan. Dia macam jam kita. Penuh jam apa saat? 60 saat. 54 ni maksudnya dia lebih separuh. Separuh maksudnya apa? 30 saat kita bundar. Ni. Ataupun kamu boleh jawab je. Jawab je dalam puluhan, senang. Puluhan jawab je. 26.57. Cuma sudut dia kat belakang sekali. Ini kalau melibatkan, kamu jawab perpuluhan, ini darjah minit. Dua-dua boleh. Okey? Siap. 3 markah lagi. Okey, tapi kalau biasa buat laju ni. Biasa buat memang laju. Boleh laju soalan ni. Okey? Okey, terus pergi soalan seterusnya. Nombor 3. Kalau kau tengok nombor 3, tengok lebih kurang je. Kamu boleh agak tepi-tepi dia. Kita cuba agak dulu tepi. Contoh kat sini. Sekeping kertas digulung hujung ke hujung seperti tunjukkan dalam rajah 3 untuk bentuk muka lengkung sebuah silinder. Macam ni lah. Kertas gulung. Jadilah kita panggil apa? Silinder. Kamu nampak macam tu. Okey. Panjang kertas itu merupakan lilitan bulatan. Jadi panjang ni kita ni panjang. Panjang P. Bila pergi sini dia jadi bulat. Sebab tu lilitan. Apa formula lilitan? Lilitan sama dengan 2 pi J. Kita letak. Okey.
Panjang ketam perlitan buatan bagi silinder bagi sebuah silinder adalah 2 cm lebih panjang berbandingkan lebarnya yang dibekali oleh X. Okey, ini panjang, ini lebar. Lebar dia X. Ayat dia kata panjang bulatan merupakan lilitan bulatan. Maksudnya 2 pi j okey, adalah 2 cm lebih panjang berbanding dengan lebarnya. Jadi maksudnya apa? Lilitan tolak dengan lebar sama dengan 2. Itu cara kita faham. Siapa yang lebih, dia tolak yang sikit. Jawapan dia adalah berapa lebih dia. Okey? Ini persamaan ni yang kadang-kadang sangkut nak buat ni. Nampak? Kemudian dia bagi tahu apa lagi? Luas permukaan melengkung. Luas permukaan melengkung. Okey, luas permukaan melengkung ialah 120 cm kuasa 2. Cari nilai X. Mana luas permukaan melengkung? Luas permukaan melengkung sama juga dengan luas kertas ni. Nampak? Luas permukaan melengkung sama juga luas kertas ni. Okey? Apa luas kertas ni? Panjang ni 2 pi j. Ini X. Jadi luas dia sama dengan dia beritahu 120. Formula kita adalah 2 pi j X sama dengan 120. Itu cerita dia. Okey. Jadi sekarang jika cari nilai X. Cari nilai X. Jadi ini kita buat apa? Persamaan serentak. Saya tulis semula. Yang pertama, dia beritahu lilitan 2 pi j tolak X sama dengan 2. Dia lebih 2. Kemudian 2 pi j kali dengan X sama dengan 120. Macam salin. Kan? Okey, petang-petang biasalah. Dia menonong sikit. Kan? Jadi kat sini kita akan buat kaedah penggantian. Bila kita nak gantikan, kalau kita nak cari X, kita akan gantikan orang yang bukan X. Contoh macam ni. Nampak? Saya akan buat itu 2 pi j sama dengan apa? 2 tambah X. Saya akan ganti kat sini. Saya bulatkan balik. 2 pi j adalah 2 tambah X. Letak balik X dia sama dengan 120. Tengok betul-betul. Saya tak gantikan seko-seko. Saya ganti satu kumpulan terus. Sebab dia sama. Kan? Sini kita akan dapat 2X. Kembangkan. Campur X kuasa 2. Tolak 120 sama dengan kosong. Ini kuadratik. Susun bagi cantik. X kuasa 2 campur 2X tolak 120 sama dengan kosong. Sebab dia kata soalan dia cari X. Ambil kalkulator, faktor lah. Betul-betul. Okey, ambil kalkulator, faktor. Betul gila. Okey, faktor kita dapat apa? Mod equation 1 kemudian degree 2 masuk 1 2 negatif 120. Kita akan dapat jawapan X1 sama dengan 10 dan X2 kita sama dengan negatif 12. Kita reject negatif. Bahasa Melayu dia ditolak. Kamu pangkah je, kamu tak boleh tolak. Sebab apa? X unit dia cm. Cm mana ada negatif. Di jawapan kita, oleh sebab itu X sama dengan 10 cm. Habis. Okey. Jadi ini soalan ni sebenarnya kuadratik. Tapi dia ada combine dengan apa? Dia ada combine dengan luas permukaan. Yang kadang-kadang pelajar sangkut dekat luas permukaan. Formula ada kat depan. Kalau matematik ada formula tentang luas permukaan. Yang ni basic-basic ni kena tahulah. Ni kertas luas kotak panjang kali lebar semua itu basic dalam matematik. Okey? Ini 4 markah ni. Ini lagi bagus pada ni. Okey? Tengok soalan seterusnya. Nombor 4. Okey. Soalan nombor 4 kat sini kamu tengok. Sebuah bekas kuning mengandungi 4 kali ganda berat gula berbanding bekas biru. Bekas kuning mengandungi 4 kali ganda berat gula berbanding bekas biru. Okey, macam mana nak buat ni? Kuning mengandungi berat 4 kali ganda berbanding bekas biru. Okey, jadi maksudnya kuning sama dengan
Kejap. Kuning 4 kali ganda bekas biru. Maksud kuning banyak lah kan. 4 kali ganda. Kuning sama dengan 4 kali biru. Sangkut. Okey. Dahlia memindahkan 3 kilo 700 kilogram gula dari bekas kuning ke bekas biru. Okey. Berat gula dalam kedua-dua tong itu akan sama. Okey, cari berat gula dalam bekas biru dan berikan jawapan anda dalam unit kilo dan gram. Maksudnya kat sini ada 2 bekas. Satu kuning, satu biru. Mula-mula berat kuning ni adalah 4 kali ganda pada bekas biru. Kemudian dia ambil 3 kilogram 750 gram dari bekas kuning ke bekas biru. Maksudnya bekas kuning akan kurang sebanyak 3 kilogram 750 gram akan kurang. Bekas biru pula akan bertambah sebanyak macam tu. Akan bertambah sebanyak 3 kilo 750 gram. Sebab dia ambil ni, dia pindah ke sini. Okey? Cari berat. Sebenarnya bila dia pindah macam ni, dia akan jadi apa? Dia kata tiba-tiba dia jadi apa? Last kali dia akan jadi berat K ni sama dengan berat B sekarang ni. Dia dah jadi. Asal tadi ni. Ni asal. Kan? Cari berat gula dan dalam bekas biru dan berikan jawapan anda dalam unit kilogram. Okey? Sekarang jom kita tengok macam mana cerita dia. Okey? Jadi kita ganti. Sebenarnya apa sebab saya agak ganti. Kan? Yang ini kita tak pakai. Yang ini jangan tengok. Sebab ini last kali kita lepas timbang. Bukan asal. Ini yang berlaku akhir. Dia kata bila dah pindah, dia jadi sama. Soalannya, cari berat gula dalam bekas biru. Yang asal dia lah. Okey. Jadi apa saya buat? K ni sama dengan 4B. K sama dengan 4B. Jadi kat sini, saya akan buat kat sini. Apa jadi? K masuk kat sini. 4B. Ini tolak. Kita tolak dengan 3 kilogram 750 gram. 4 kali ganda B tu. Kita tolak. Jadi dia berkurang sebanyak. Bila dia berkurang, dia akan jadi sama banyak dengan dia jadi sama banyak dengan ni. Sama banyak dengan yang B tadi yang asal tambah dengan ni. B tambah dengan 3 kg 750 gram. Itu nampak. Jadi kita hanya gunakan satu unknown iaitu unknown B. Apa jadi kat sini? Kita akan dapatlah cerita dia. 4B tolak B dapat 3B. Sama dengan 3 campur semua. Nampak? Ni campur. 3 kilo. Kita boleh campur. Kita ambil. Dan 3 kilo 750 gram kita boleh tulis 3.750. 3 point pula sorry. 3,750 gram. Saya akan tukarlah unit gram dulu siap-siap kan. Campur sebab nak campur. Campur dengan 3,750 gram juga. Semua akan jadi 7,500 gram. Maksudnya dia nak dalam kilogram dan gram. Yang ini akan jadi 7,500 gram. Okey. Kemudian bekas biru yang tinggal kita bahagi 3. Potong. Bahagi 3. Dapatlah jawapan dia 2,500 gram. Tapi dia nak jawapan dalam unit kilogram dan gram. Jadi jawapan kita adalah sama dengan 2 kg 500 gram. Ini maksudnya biru ni bekas biru yang asal cerita dia. Nampak? Okey. Sebab tu ramai yang silap buat bila dia ambil ni. Dia cerita yang ni. Yang ini maksudnya dia kata bila dah pindah sama. Ini persamaan kita. Bila pindah sama, ini persamaan kita. Okey? Ini susah sikit nak faham kan? Bila soalan melibatkan kebat, soalan serentak. Kalau kamu biasa dia kena baca ayat dia. Kita tukar terus ayat ni kepada bentuk nombor matematik. Lepas tu baru kita buat. Dia akan jadi cerita dia. Okey? Ini nombor 4 dah. Masuk nombor 5.
Nombor 5 pula, rajah 4 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD di atas meja mengufuk. Trapezium ABGF ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okey. Sebuah separuh silinder dengan diameter 8 dikeluarkan dari prisma itu. Jadi pertama kita label dulu. Kan? Nak label apa? Semua ada dia bagi, cukup dah. Yang dia tak bagi sebuah silinder dengan diameter 8, yang tu belum lagi. Mana diameter 8? Diameter 8 maksudnya sini. Itu diameter dia. Kan? Diameter ni 8. Okey. Dikeluarkan daripada prisma tu, dikeluarkan. Okey. Diberi bahawa isi padu pejal yang tinggal. Bila dia kata isi padu pejal yang tinggal, maksudnya prisma tolak dengan separuh silinder. Ini kita buat persamaan simple. Isi padu prisma tolak dengan separuh yang tinggal adalah isi padu yang tinggal, iaitu 412 cm kuasa 3. Kita ambil ayat dia saja. Okey. Soalan dia, hitung lebar prisma itu. Ni, lebar prisma. Ini kita panggil lebar prisma itu. Okey. Dah dapat idea ni, kita masukkan formula. Ni saya ambil formula kan. Boleh tengok. Okey. Ini saya akan ambil, saya tulis semula prisma tolak 1/2 silinder sama dengan 412. Okey, keratan rentas. Keratan rentas maksudnya benda yang sama, Azmal. Benda yang sama. Ini benda yang sama ni. Ini. Yang samanya mana? Belakang. Ni. Sebab dia ada benda yang sama. Keratan rentas mesti benda yang sama. Ini kita panggil keratan rentas. Okey. Kalau atas dengan bawah, tak sama. Kiri dengan kanan, tak sama. Yang sama, kita panggil dia keratan rentas. Okey. Jarak antara benda yang sama ni, kita panggil dia panjang ataupun lebar prisma. Ni. Jarak. Contoh kalau kita ambil segitiga. Nak buat prisma, kita tengok ni dulu. Namanya apa? Keratan rentas. Kalau keratan rentas segitiga, maksudnya belakang ni pun mesti segitiga. Bila kita sambung, jadilah prisma. Tu. Trapezium dengan trapezium. Sambung, jadi prisma. Kan? Dia boleh jumpa. Ini jarang jumpa ni. Ni apa ni? Pentagon. Ada seekor lagi pentagon. Maksudnya ini keratan rentas. Bila dia sambung, dia jadi prisma. Macam tu. Itu namanya keratan rentas. Jarak antara keratan rentas dengan keratan rentas, dia panggil panjang ataupun lebar. Kalau lebar maksudnya contoh macam ni, dia dipanggil lebar, lebar lah. Kalau panjang, panjang lah. Biasanya ide benda tu adalah jarak. Okey? Jadi boleh sambungkan benda ni. Ni. Jadi prisma, apa formula prisma? Formula prisma adalah, kita tengok, dia panggil luas keratan rentas. Luas keratan rentas darab dengan panjang ataupun lebar sama, benda sama. Kena faham panjang atau lebar ni jarak antara dua keratan rentas. Tolak dengan 1/2 silinder dia bagi sharp. Iaitu pi J kuasa 2 T. Kita ganti je semua. Okey. Keratan rentas bentuk apa? Trapezium. Keratan rentas dia bentuk trapezium. Okey. Bila bentuk trapezium, kita tengoklah. Biasanya saya lukis. Saya lukis kat situ bentuk dia. Bentuk dia. Nampak. Darab dengan P. Tolak dengan 1/2 pi 22/7. Okey. Jejari silinder tu. Diameter dia 8. Jadi jejari dia bahagi 2. So jejari dia 4. Tinggi ataupun panjang silinder. Ni silinder. Ni panjang dia. Bukan ni ambil. Ni tinggi salah. Tinggi maksudnya panjang dia.
antara bontot dia dengan kepala dia, itu kita panggil dia tinggi ataupun panjang. 7. Sama dengan 412. Kenapa saya lukis ni? Saya perlukan luas ni supaya tak silap. Luas trapezium. Apa luas trapezium? Kiri 8 campur kanan 6. Nampak? Kan? 8 campur kanan 6. Kemudian campur darab dengan 7. Nampak? Ini kita panggil dia luas kerata rentas bentuk trapezium. Formula dia apa? Tambah, letak tambah 1/2 8 tambah 6 darab dengan 7 darab dengan panjang prisma. Yang ni panjang prisma. Tolak dengan, yang ni boleh salin semula ataupun kalau nak kira siap-siap pun tak apa. 22/7 darab 16 darab 7 sama dengan 412. Sekarang nak cari apa? P. Kita boleh gunakan kalkulator. Kalau kamu tak biasa buat equation tu, kita kira satu persatu. Kira satu persatu maksudnya kita nak P kan bulat dia. Jadi sini ada satu geng. Sini ada satu geng. Yang ni kalau kamu tak biasa buat equation, buat macam ni je. Nampak? Ambil kalkulator tekan. Yang ini 8 campur 6, 14. Bahagi 2, 7. 7 kali 7, 49 seorang. Tolak. Yang ni pula. 1/2. Saya tekan 0.5 lah sebab senang. Darab dengan 22/7. Darab dengan 16. Darab dengan 7. Okey, dapat. 176 sama dengan 412. Jadi kita boleh dapatkan P dah. P. Apa? Biasanya kita akan buat 412 tolak pula. Campur 176. Okey. Kemudian bahagi 49. Ni pindah-pindah je. P dapat 12. Betul. Itu kaedah dia. Kan? Kita buat macam biasa je. Okey. Cuma kena ingat. Memang favourite untuk soalan isi padu adalah melibatkan apa ni? Prisma. Prisma, ingat dia macam ni. Luas formula kat depan pun dia bagi ni je. Luas kata rentas darab P. Apa bentuk kata rentas? Sama ada trapezium ataupun segitiga. Itu biasa. Kan? Jarang kita jumpa kebat. Kebat untuk dia adalah untuk prisma adalah heksagon. Ni saya tunjuk contoh nanti kamu tiba-tiba jumpa prisma heksagon. Jam tengok. Ini heksagon. Okey, macam ni contoh nanti dibuat kata rentas lah. Contoh ada seekor lagi macam tu lah. Lebih kurang lah. Okey, macam tu. Macam ni. Cuma yang ni, ramai pelajar tanya saya, cikgu, macam mana kita nak kira luas heksagon ni? Mampus nak kira luas heksagon. Kan? Macam mana nak kira luas heksagon? Mana? Macam mana nak kira luas heksagon? Kita tak pakai heksagon. Kan? Biasanya kalau luas ni, dia akan bagi dia punya tinggi. Sini dia akan bagi. Nampak? Kemudian panjang ni pun dia akan bagi. Itu dia akan bagi. Kan? Ini sebenarnya kita buat apa? Kamu tengok. Dia akan bagi benda ni. Sebenarnya heksagon, bila kamu belah, kamu akan dapat trapezium campur dengan trapezium. Tengok betul sebab tu biasanya kadang dia bagi trapezium. Dia, heksagon, dia jarang bagi pentagon. Pentagon kacau. Itu kita tak belajar lagi. Ni cara kira-kira luas. Kita akan kira prisma dia adalah trapezium campur trapezium. Ataupun soalan dia nak mudahkan, dia bagi je luas kata rentas. Dia kata luas heksagon tu berapa, dia bagi siap. Okey. Tengok nombor 6. Topik apa nombor 6 kat sini? Penakulan matematik. Nombor 4. Kenapa? Jauh tu Man. Oh, nombor 4. Okey.
Nanti kejap lagi. Kejap lagi. Saya teruskan dulu. Okey? Okay, terus. Tak apa. Saya record man. Nanti boleh tengok. Okey? Nombor 6. Kita teruskan dulu kan. Tak sempat habis ni rugi. Nombor 6. Tulis satu pernyataan majmuk. Majmuk maksudnya adalah, dia bagi tahu maksud. Kalau dia bagi tahu tak maksud senang. Menggabungkan. Menggabungkan dengan menggunakan perkataan dan. Nampak? Benda dia, ini sebenarnya soalan. Kalau saya dulu saya panggil apa? Bukan matematik. Ini soalan bahasa Melayu. BM. Ataupun English. Pilihlah mana. Dia bagi 43 ialah gandaan bagi 3. 43 ialah nombor perdana. Macam mana kita nak jadikan majmuk? Ini BM. BM maksudnya biasanya kita gabungkan 43 ialah gandaan bagi 3 dan apa? Nombor perdana. Nampak? Sebab apa? Saya tak ulang benda yang sama itu je. Benda yang sama ni saya tak ulang. Tapi ada pelajar dia buat dia 43 ialah gandaan bagi 3. Dan 43 adalah gandaan bagi ialah nombor perdana. Boleh juga kena diterima. Dia suruh gabung, kau gabung je. Itu cerita dia. Okey, markah dia apa? 1. Kan? Nyatakan sama ada pernyataan majmuk ditulis adalah benar atau palsu. Nampak? Benar atau palsu. Biasanya saya beritahu kamu petua dia, kalau dan ni biasanya confirm lah palsu. Jarang dan akan jadi benar. Kalau dan, kalau atau baru benar. Sebab tu saya bagi formula dia simple je. Ini kita panggil formula yang selalu jadi. Benar, palsu. Okey, benar ni atau. Palsu lawan atau adalah dan. Benar pula sebilangan. Lawan sebilangan semua. Nampak? Ini dari segi perkataan. Dari segi perkataan. Kata kalau kita bagi tahu atau biasanya, dia akan jadi benar lah. Sebab dia sama ada macam tu. Sebilangan. Bukan semua maksudnya. Dia benar. Jadi kita semua maksudnya kita tak mana boleh mencakap semua. Tak boleh kan. Dan pun maksudnya kena betul dua-dua orang. Itu perkataan dan. Okey. B. Tulis satu implikasi. Ini tengok betul ayat dia. Satu implikasi. Satu je implikasi. Dia kata berdasarkan antijadian dan akibat. Satu je. Jangan dua-dua. Satu je. Okey. Macam mana kita tulis satu je implikasi berdasarkan antijadian dan akibat. Okey. Kalau dua implikasi, kita akan buat jika maka. Macam tu. Jika maka. Okey. Jika maka. Tapi satu ni kita boleh buat menggunakan apa? Jika dan hanya jika. Nampak? Jika dan hanya jika. Dia perkataan ni satu implikasi. Satu. Kalau dua implikasi, jika maka dia dua. Jika maka dua. Okey. Satu, kita akan jika dan hanya jika. Jawapan kita adalah punca kuasa 29 campur K sama dengan 12. Jika dan hanya jika K sama dengan 9. Okey? Okey? Dia boleh terbalik. Terbalik. Kan? Okey. Dia terbalik. Sorry, terbalik. Yang ini akibatnya. Akibat dia maksudnya akibat dia jika dan hanya jika. Dia akibat dulu, sorry. Kalau jika hanya jika, dia akibat dulu. K sama dengan 9. Jika dan hanya jika, dia punya antijadian dia adalah punca kuasa 9 tambah K sama dengan 12. Okey? Kalau dia minta dua implikasi, kita buat jika maka. Satu, jika dan hanya jika. Itu beza dia sikit lah. Okey? C. Buat satu kesimpulan secara aruhan. Kesimpulan secara aruhan. Aruhan senang. Aruhan. Kita ikut ialah pola ni. Yang pertama, apa saya buat? Ni kamu tak payah salin lah. Saya salin semula bagi nampak. 1 sama dengan 3 darab 1 tolak 2. 10 sama dengan 3 darab 4 tolak 2.
25 sama dengan 3 darab 9 tolak 2. 46 sama dengan 3 darab 16 tolak 2. Okey, langkah pertama sama dengan ni kita potong. Yang ramai-ramai ni pun kita potong. Okey, kemudian kamu kena ingat. N, apakah N? Bagi urutan nombor N. N adalah ke berapa? Susunan ke berapa? Maksudnya dia mesti mula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu N N tak boleh nombor dia start dengan kosong, tak boleh. Dia macam lumba lari. Lumba lari maksudnya mula dengan apa? Dia start dengan nombor 1, 2, 3 macam tu. Yang ke berapa? Itu nama N tu ke berapa. Okay? Jadi kat sini kita boleh nampak 3, 3, 3, 3 stay. Tak ada masalah. Darab stay. 1, 4, 9, 16 ni kena fikir. Apa kaitan dengan N? Jadi bila kita tengok nombor-nombornya adalah kaitan dengan apa? Kuasa 2. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Jadi kat sini kita tulis sebagai N kuasa 2 tolak 2. Nak bagi cantik, darab tak letak. Dapat 3N kuasa 2 tolak 2 yang mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu. Okey, kena ingat siapa N? N adalah ke berapa? Ke berapa? Okey, ni 5 markah ni semua ni. Boleh dapat kan Sam? Bahagian A ni sebenarnya saya panggil dia bahagian pembuka bicara. Kamu dapat kertas, kamu jawab. Sonok kan? Sebab tu kadang-kadang ada setengah saya pun kadang-kadang nasihatkan kalau boleh janganlah jawab bahagian A dulu. Pergi jawab B dulu. Kan? Okey? Nombor 7. Ini kalau kamu tengok sebenarnya, soalan ni adalah apa? Geometri koordinat ataupun koordinat. Kan? Koordinat ataupun dalam topik matematik kita panggil dia garis lurus. Kan? Garis lurus. Okey? Rajah 5 dua garis lurus yang selari. Okey, apa konsep selari? Kan? Dia bagi pelik-pelik macam ni kadang-kadang jam selari maksudnya kita tengok, kita buat balik. Selari maksudnya apa? Kecurunannya sama. Selari kecurunannya sama. Okey? Bila kecurunannya sama, M dia M1 sama dengan M2, itu selari. Kan? Bila M dia sama, nilai X dan Y dia juga adalah sama. X dan Y dia juga adalah sama. Itu cerita dia. Kan? Dia punya gradient betul. Okey? Kemudian soalan dia, cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah AD dengan taman permainan macam ni. Jadi apa kita buat? Cara paling mudah dia, saya bagi tahu, kalau keturunan sama, Y dengan X sama. Kamu sebiji ni. Dia bagi 2Y sama dengan negatif 4X campur 16 gitu. Kan? Yang sini pun, yang selari dia boleh jadi sama ni. Negatif 4X campur dengan, ini bukan X. K. Saya tak pakai C sebab saya tak pakai Y sama dengan MX tambah C. Saya pakai yang ni. Dia boleh sama jawapan dia. Ini nak dapat K, masukkan saja koordinat kita. Negatif 4, 5 boleh masukkan. 2, Y kita 5. X adalah negatif 4 tambah K. Jadi kita akan dapat 10, 16 campur K. K kita akan dapat negatif 6. Jadi jawapan kita kat situ dia boleh jadi 2Y sama dengan negatif 4X tolak 6. Boleh jawab macam ni. Kenapa boleh jawab macam ni? Sebab dia pun bagi macam tu. Itu cerita dia. Tapi kalau pelajar yang buat satu lagi, dia pakai Y yang manipulasi, dia akan dapat lah kecil kan ni. Dia akan dapat jawapan dia Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Dia dua kaedah. Ambil terus pun boleh. Ingat kalau keturunan dia sama, apa saja X dengan Y dia adalah sama. Okey? Nilai K. Dia cari nilai K. Jangan confuse kan. K ni salah. Ni K ni lain. Ni kita buat sendiri. K tu adalah kita panggil dia pintasan X. Pintasan X. Jadi kat sini A kita dah siap. B kita pula pintasan X. Maksudnya apa? Y dia kosong. Masuk je. Y kosong. Tolak 2. X kita siapa? K. Pindahkan. 2K sama dengan negatif 3. Jadi K sama dengan negatif 3/2.
Nampak kan? Sebab tu dia gunakan tak? Tak clear. Okey, kejap. Okey, cantik. Kan? Okey? Jadi saja dia buat sebab tu dia K. Dia tahu teknik yang biasa kita gunakan nak cepat kita akan pakai K. Dia pun pakai K nak bagi confuse. Tak apa, tak ada masalah. Kita ada tulis A, B kat mana. Jawapan kita ini. Bukan ni. Cerita dia kan. Okay. Ini garis lurus. Ingat tak semestinya kita mesti buat Y amplifikasi. Kan? Cuma kalau nak ingat balik lah. Dalam garis lurus, kalau kamu tengok dia ada persamaan dia macam tu. Sengit, tegak. Okay. Yang sengit ni akan pakai Y sama dengan MX plus C. Yang ini pun sama. Nampak? Yang mendatar ni dia Y sahaja. Yang menegak tu X sahaja. Itu persamaan. Ada berapa jenis? 4 jenis. Apa beza dia dengan ni? Yang ini naik maksudnya M dia adalah positif. Yang turun M dia negatif. Jadi kita boleh congak. Benda ni kita gunakan dalam kertas 1. Ni kertas 2 kita kena buat sikit lah. Okay. Teruskan. Nombor. Macam mana boleh terbalik kertas ni? Terbalik pula dia print. Okey. Nombor 8. Tengok nombor 8. Nombor 8 topik apa? Kecerunan dan luas di bawah graf. Tengok. Kecerunan dan luas di bawah graf. Boleh ikut okey. Graf laju masa. Graf laju masa kan. Graf laju masa formula kita apa? Laju masa. Okey. Yang kat sini straight naik. Ni contoh macam ni lah. Lebih kurang Yang ini tempat yang rata ni kita panggil dia laju seragam. Laju seragam. Okey. Kemudian apa? Bila pecah ni. Luas ni. Kita panggil dia jarak. Luas jarak. Okey. Kecerunan kat mana berlaku? Kecerunan berlaku dekat tempat yang boleh jadi segitiga sini. Ada 2. Ini tempat-tempat ni kita panggil dia kadar perubahan laju. Apa formula dia? Atas, bawah. Atas bahagi bawah. Sama tak ni? Kena kira atas, bawah. Sama. Kadar perubahan laju. Ini selalu dia tanya. Cerita dia. Okey. Kita tengok kejap. Nyatakan laju seragam. Nampak? Laju seragam mana? Kat rata tu. Rata tu laju seragam. Ni berapa lajunya? 30. Dah. A siap. Tu je jawapan A. 30. Unit nak letak tak apa. Tak nak letak tak apa. Dia dah bagi unit. Kalau rajin, salin semula lah unit dia. Itu. Kadar perubahan laju 20 saat yang terakhir. Maksudnya kadar perubahan laju apa? Segitiga. Maksudnya cari apa? Cari segitiga yang terakhir. Mana segitiga yang terakhir yang ni? Ini kita panggil dia segitiga yang terakhir. Okey. Tinggi dia 30. Okey. Lebar dia 25. Jadi kadar perubahan laju dia. Kadar perubahan laju sama dengan formula saya atas bahagi bawah. Atas 30 bahagi bawah 25. Cek unit betul tak? Meter saat. Meter dan saat betul. Ambil kalkulator. Kira kejap. 1.2. Kenapa saya jarak sikit? Sebab apa? Tadi, sebelum tu saya ada cerita tentang graf tadi, ingat? Tengok graf ni. Kalau naik, positif. Kalau turun, negatif. Yang ini, graf kita turun. Jadi, negatif. Macam tu cerita dia. Kadar perubahan laju. Okey? Dia sekejap je buat ni. Saya cerita ni bagi kamu so-so pergi nampak. Hitung nilai U diberi bahawa jumlah jarak
adalah 1260. Apa maksud jumlah jarak? Jumlah jarak maksudnya jarak adalah apa? Luas. Macam nak cerita luas? Kena campur semua ni. Kena campur semua ni. Macam mana nak campur ni? Kan? Ini bentuk dia kamu macam-macam boleh buat. Cuma biasanya saya lebih guna kepada dalam bentuk apa? Macam segitiga ni. Macam mana kita cari ni? Nampak? Susah. Jadi kita akan potong lagi. Saya jadikan trapezium contohlah. Kan? Jadi saya akan guna apa? Ada berapa kawasan? 1, 2, 3, 4 kawasan. Jadi gambar saya akan jadi kotak campur dengan okey. Ni dengan ni sama luas nampak? Ni dengan ni luasnya sama. Jadi saya akan ambil 2 kali trapezium sudah. Saya lukis trapezium tu. Nampak? Walaupun dia sebelah sini seorang, luas dia sama. Campur dengan segitiga. Sama dengan 1260. Okey. Apa yang kita perlu dekat kotak? Kotak kita perlukan lebar dan tinggi. 30, lebar 10. Apa yang perlu dekat trapezium? Trapezium perlukan belah kirinya 30. Okey. Belah kanan dia U. Nampak? Okey. Lebar dia. Macam mana kira lebar cikgu? Kita bahagi dua lah. Tengok. 10 dengan 25 berapa? 25 tolak 10. 15 bahagi 2. 7.5. Boleh buat. Saya tak buat sebab saya kali 2 tadi. Ni kali 2. Okey. Segitiga kita perlukan apa? Tinggi. Tinggi dia 30. Lebar dia 25. Masuk formula bawah. Formula dia 30 darab 10. Campur dengan 2 kali dengan apa formula trapezium? 1/2. Kiri campur kanan. 30 campur U. Darab bawah. Darab lah. Kamu tak letak darab nanti dia keluar syntax error. Okey. Tutup balik. Campur dengan segitiga. 1/2 darab lebar darab tinggi. Sama dengan 1260. Jadi kalau kita boleh guna persamaan, pakai kalkulator, kita pakai kalkulator je. Contoh pakai kalkulator, ini saya tunjuk pakai kalkulator pula. 30 darab dengan 10. Darab. Campur pula pergi tekan. Jadi lain cerita dia ni. 10. Okey. Campur dengan 2. Kurungan 1/2. Kita tekan 0.5. Lagi senang tekan 0.5. 1/2. Kurungan 30 campur U. 30 campur U saya akan pakai alpha X. Kan? Kemudian tutup. Darab dengan 7.5. Tutup balik. Apa yang kita tulis kita ikut. Campur. Ni 0.5. Darab 25. Darab 30. Nampak? Sama dengan ni. Alpha. Calculate ni. Dia keluar sama dengan tu. 1260. Ini kita panggil dia yang kamu panggil cicoh-cicoh ni lah. Dia dapat jawapan. Shift calculate. Dapat jawapan kita 48. Tulis jawapan terus. Siapa 48 tu? U. Nampak? Nampak? Oh, markah dia. Ni 1 markah. Ni 2 markah. Ni 3 markah. Tengok jalan kerja saja. 1 jalan kerja. 2 jalan kerja. 3 jalan kerja. Kejawapan 1, 2, 3. Satu markah dia semua 6. Dia ikut je. Kita dah biasa buat benda ni. Okey, jangan risau. Jadi kat sini tak payah kamu nak kira satu. Kamu terus tekan je gitu. Tapi kalau tak cekap susah juga kan. Kau tekan 2 kali kau dapat syntax error, kira satu-satu macam tadi kita tunjuk. Satu-satu kira. Okey? Kita teruskan soalan seterusnya. Yang baru masuk tu tak apa, nanti kamu boleh, kalau kamu tak ada dalam grup, nanti kamu WhatsApp saya nak masuk dalam grup sebab saya akan letak record
recording untuk kelas ni dalam grup kan. Kelas ni sebab dia banyak gambar rajah, saya tak pakai whiteboard. Kalau graf soalan ada tak banyak gambar rajah, nanti kita pakai whiteboard boleh okey. Kamu tak nampak saya sangatlah ni. Kan? Okey. Mana soalan ni? Terbalik soalan ni. Nombor 8, nombor 9. Mata aku cari. Okey. Mana printer ni? Okey, dapat. Nombor 9. Tengok nombor 9 Rajah 7 menunjukkan dua buah kotak P dan Q. Kotak P mengandungi 5 biji bola yang berlabel dengan 1 hingga nombor 5. Kotak Q pula mengandungi sebiji apple, sebiji pisang, sebiji jambu air. Cantik dia lukis kan. Dalam acara Sukaneka Hari Guru, peserta mengambil sebiji bola dari kotak P dan sebiji buah kotak Q. Arahan tetap. Dia kena ambil sini satu, sini satu. Okey. Dengan menggunakan A untuk apple, B banana dan W untuk water guava, kan? Lengkapkan dia kata apa? Lengkapkan ruang sampel. Jadi kena pergi tengok nanti buat sendiri kacau. Mana dia punya ruang sampel ni? Ke sini kau. Aduh, kan? Ruang sampel ni. Jadi senanglah cerita dia. Nampak? Sini, sini cerita dia. Jadi kita boleh lengkap ni bonus. Sebab tu markah dia apa? 2 je. Kan? Lengkap. Kamu boleh congak pun tahu. Kan? Semua nombor ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni macam koordinat saja. Kan? Ni 1A kita kena ikut sebiji. 2A. Ni 3A. Betul. 4A. 5A. Kan? Bila dia bagi kotak, kena ikut buat betul-betul koordinat. Kalau tak ada kotak, kita boleh main 1A, 2A boleh tulis macam tu je. Tak payah bracket. Tapi kalau dia bagi kotak, kena ikut. Ini akan jadi apa? 1B. Yang ini apa ni? 1W. Okey, dah boleh buat tu kan? 2B, 2W, 3B, 3W, okey, 4B, 4W. Okey, 5B, 5W. Dah selesai. Okey, bonus. 2 markah je, tak banyak 2 markah. Kan? Ini kalau dia bagi 4 markah tak senonoh cerita dia. Okey. Dengan menyenaraikan, hati-hati soalan dia. Dengan menyenaraikan maksudnya kamu kena senarai semula. Kan? Kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kepada kalian bahawa peserta itu mendapat bola berlabel nombor 1 atau buah apple. Bila kamu nampak atau, kamu bulatkan atau dan orang kiri kanan dia. Atau dia lain, bulat. Bulat maksudnya apa? Kita tak boleh buat serentak, kita kena buat satu persatu. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau atau, kamu tengok dulu, nombor 1. Pergi buat nombor 1 dulu. Maksudnya kat sini, apa saja yang ada nombor 1 kita kena ambil. Apa saja yang ada nombor 1. Maksud semua kena ambil. Contoh, 1A, 1B, 1W. Kena ambil, dah stop. Itu cerita atau. Maksudnya nombor 1 selesai. Kemudian buah apple. Maksudnya apa saja apple kena ambil kecuali yang dah ambil. Apa saja apple kena ambil kecuali yang dah ambil. Jom kita tengok. Apple semua sini. Semua kena ambil kecuali dah ambil. Maksudnya dah ambil apa? 1A dah ambil dah. Tak payah. Kita start dengan 2A. 3A. Okay. 4A. 5A. Ini cerita pasal apa? Atau. Kena buat satu persatu. Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 3 kali 5, 15. Selesai. Okay, kena ingat. Atau maksudnya apa? Ambil satu persatu. Bawah dia, peserta mendapat bola berlabel nombor perdana dan pisang. Ni kena buat serentak, garis sekali. Dan dia kena garis sekali. Nampak? Maksudnya nombor perdana dan pisang mesti berlaku serentak. Jawapan dia kat sini untuk dan. Nombor perdana, siapa nombor perdana? Nombor perdana adalah 2, 3, 5. Itu nombor perdana. Nampak? Dan pisang. Ni, kita tengok. Jumpa siapa?
2 banana. Kemudian 3 banana. Kemudian 5 banana. Nampak? Itu kita panggil dia dan kena buat serentak. Dia darab. Dia cross lah maksudnya dia cross. Cross maksudnya cross darab. Jawapan kita apa? Sama dengan 3/15. Nak kecilkan boleh? Tak nak kecil pun kira-kira betul juga. Dah siap. Itu kita panggil topik yang agak menarik untuk dijawab. Iaitu kebarangkalian. Boleh faham Okey? Boleh? Okey. Terus pergi soalan nombor 10. Soalan nombor 10 pula. Yang ini kita baru bincang. Kelas kamu belum lagi. Ini kali pertama saya buat kelas untuk kamu Okey. Saya dah buat kelas sebelum ni dengan pelajar tingkatan 5 tahun ni. Okey. Bulatan, topik bulatan. Dalam topik bulatan ada 2 perkara akan ditanya. Yang pertama, dia nak tahu cerita tentang biasanya perimeter. Perimeter formula asal dia adalah 2 pi j. Cuma kalau ada sudut, kita kena ambil sudut dibandingkan dengan 360. Formula dia kat depan. Okey. Nombor 2 pula, dia biasanya ditanyakan luas. Luas sama juga formula asalnya adalah pi j kuasa 2 dibandingkan dengan sudut pi 360. Jadi yang ini kita panggil dia lilitan. Lilitan bulatan bila combine jadi panjang lengkuk. Yang ini namanya luas bulatan. Bila kita combine jadi luas sektor. Nama dia Tapi bila kira dia panggil perimeter. Tu cerita dia. Okey. Rajah menunjukkan 2 sektor OPQ dan sektor ORS dengan pusat sepunya. Sudut ROS 1/3 daripada sudut POQ. Jadi kita buat itu. ROS sama dengan 1/3 POQ. Siapa yang kita ada? Kita ada ROS. Berapa dia bagi? 40 kita isi. 40 sama dengan 1/3 POQ. Berapa POQ? Kita potong 3 naik atas. Jadi POQ kita dapat 120. Okey, yang kita tengok adalah semua 120. Celah-celah ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Cacat. Orang cacat kita tak kira. Dia cacat ni nampak. Kaki dia pendek satu, panjang satu. Jangan tanya. Jangan tanda. Tak pakai. Dia tak boleh ambil sudut macam tu. Okey? Sekarang kita tengok soalan dia. Jejari jika perimeter seluruh rajah ialah 57 1/3. Okey. Mana perimeter seluruh rajah? Perimeter seluruh rajah adalah melibatkan luaran sahaja. Ini kita panggil apa? Perimeter seluruh rajah. Luaran saja. Biasanya perimeter saya akan gunakan apa? Huruf untuk mewakili. Contoh, OP campur PQ campur QO. Okey. Yang OP dengan QA ni adalah jejari. Saya ambil J campur J campur Q. Salah sebalik. PQ belum. PQ adalah panjang lengkuk. QO tu adalah jejari. Panjang lengkuk tinggal kejap. Dia adalah panjang lengkuk. Jadi panjang lengkuk tu kat mana nak buat? Bawah ni ke? Kamu boleh buat panjang lengkuk dekat gambar kamu. Dekat gambar ni boleh buat. Okey, apa formula dia? Sudut dia 120 per 360. Panjang lengkuk PQ tadi. Nampak? Darab dengan 2 pi darab dengan jejari. 2 pi J per 7. Tertinggal saja ini saya buat. Okey, ini kita panggil dia apa? Panjang lengkuk PQ. Yang boleh kira mana? Nombor. Ambil kalkulator. 120 bahagi dengan 360. Kemudian darab dengan 2. Darab dengan 22/7. Kita akan dapat kat situ. Tekan ni. Bagi nampak sikit. 44
per 21 J. 44 per 21 J. Letak je. Letak kat sini. Jadi kita dapat PQ adalah 44 per 21 J. Berapa dia bagi? Semua. Panjang dia 57 1/3. Jadi kat sini kita dah boleh guna apa? Calculator. Nampak? Macam mana? J kita wakilkan dengan X. Alpha X. Campur 44 per 21. 44 per 21. Biasanya saya akan buat darab. Unknown lah. Darab dengan siapa? X lagi. X. Campur lagi dengan X. Okey. Sama dengan alpha. Soft kan sama dengan 57 1/3. 57 per 1/3. Itu 57 1/3. Okey. Jawapan akan dapat shift calculate, shift calculate. Dapat. Kena tiup sikit lah. 14. Dapatlah jari dia sama dengan 14. Cerita dia. Jalan kerja dia ni je. Tik. Ni dekat gambar. Sebab mat boleh sebab kamu hantar semua satu buku. Apa saja kamu buat kat sini semua dikira sebagai jalan kerja. Dia tengok. Dapatlah sini. Macam tu cerita dia. Ini label lah. Panjang ni adalah 14. Yang ini OR tadi 7. Dah banyak dapat ni. Nampak? Itu cerita dia. Luas kawasan berlorek. Baru kita pergi buat luas kawasan berlorek pula kan. Luas kan. Luas kawasan berlorek, cara dia. Kita keluarkan idea dari segi lukisan. Ini dalam mat pun sama cerita. Luas lukisan. Luas. Yang besar tolak dengan yang kecil. Lebih kurang sudah. Yang penting benda apa ada. Berapa sudutnya? 120. Berapa jari-jarinya? 14. Berapa sudut dia? 40. Berapa jari-jarinya? 7. Luas lukis. Senang. Formula kita 120 per 360 darab dengan luas pi J kuasa 2. Tolak. Yang ini 40 per 360 darab dengan pi 22 per 7 darab dengan J kuasa 2. Ambil kalkulator tekan tu. Tapi jangan pakai shift calculate pula kan. Nombor biasa je. Kan? 120 per 360 darab 22 per 7 darab dengan 14 kuasa 2 tolak dengan 40 per 7 tak lekat 40 per 360. Okey, kemudian darab dengan 22 per 7. 7 ni dekat. Dekat. 7 kacau tak dekat ni. Darab 7 kuasa 2. Penat. Nanti tulis dia betul tekan kita jawapan lain. Rugi. Kan? 188 2 per 9. Kan? Macam jawapan nombor pelik ni saya cek balik lah. Takut tekan kalkulator tak betul. Okey, 120 per 360 betul, 22 per 7 betul, 14 kuasa 2 betul. Tolak 40 per betul, 22 per 7 betul, 7 kuasa 2 betul. Okey, betul. Siap. Kan? Dia kena pakai kalkulator bahaya sebenarnya. Kan? Bukan bahaya sebab apa? Pakai kalkulator ni bahaya sebab bila kita tekan sama dengan kita percaya je apa kalkulator tu bagi. Tu jaga kan. Ini soalan biasanya terangkan perimeter huruf. Luas lukisan. Itu je cerita dia. Okey? Sebelah. Nombor 10. Nombor 11. Habis ke? Asyik bahagian A. Okey. Nombor 11, tengok soalan beritahu. Metrik. Kan? Cari metrik serongsang untuk ni. Senang metrik serongsang untuk ni kan. Okey. Metrik serongsang apa? Formula kita 1 per 2 bracket besar. Yang depan ni turun.
5 darab 4, 20. Yang selepas tu naik 2 darab 3, 6. Kemudian tukar tempat 4, 5. Okey. Tukar simbol 2 dengan 3 letak tukar simbol. Negatif, negatif. Kemudian kira ni. 20 tolak 6, 14. 1/14. 4, negatif 2, negatif 3, 5. Tak masuk pun tak apa. Ini kita panggil sebagai metrik songsang. Cukup. Boleh okey. Yang kedua, dengan menggunakan kaedah metrik. Dengan menggunakan kaedah metrik, hitungkan harga bagi sebuah buku dan sebatang pen. Ini dia bagi maklumat. Dia tengok. Buku dan pen. Ada berapa buku? Ada 5 buku. Jadi kita ambil contoh, saya wakilkan dulu. Buku diwakili sebagai X. Manakala pen saya wakilkan kepada Y. Kalau buat perwakilan boleh pakai X, Y. Kalau kamu nak pakai B dengan P pun boleh, suka hati. Okey. Jadi kat sini saya akan buat metrik. First kali saya akan buat dia punya persamaan dulu lebih kurang. 5 buku campur dengan 3 pen sama dengan RM26. Kemudian bawah dia kita ambil 2 buku campur dengan 4 pen sama dengan 16. Buat metrik. Buat jalan kerja je. Kemudian kalau kamu hafal ni bagus. Dia punya songsang. Songsang dia. Songsang. Saya akan letak situ. Okey. Sama dengan. Ini boleh. Yang ni yang ketiga ni. Songsang dia. Gabung 2 jawapan. Kalau kamu hafal jalan kerja macam ni. Senang cerita dia. Isi je. Kan? Isi dia 5, 2, 3, 4. X, Y. 26, 16. Ambil kalkulator. Tekan. Macam mana tekan kalkulator? Kan? Tekan kalkulator, kita guna apa? Kita guna mod equation unknown 2. Kan? Boleh? Equation unknown 2. Masukkan nombor terus. 5. Kemudian 3. Kemudian 26. Bawah 2, 4, 16. Dapat terus. X dia 4. Y dia 2. Kat mana nak tulis? Bawah. Kan? 4, 2. Siapa? X, Y. Itu cerita dia. Trik dia lah. Kita bagi trik dia. Okey. Songsang kat mana? Cuba kamu tengok betul-betul. Nombor ni dengan nombor ni biasanya sama. Nampak? Jadi dah ada pun songsang dia. Dah ada. Isi je. 1 per berapa? 14. Yang ini salin je. 4, 5, negatif 2, negatif 3. Nombor belakang kita 26, 16. Kita tak kira ni. Sebab jawapan dah ada. Nampak? Bawah ni apa? 14. Nak gabung dua-dua. Macam mana gabung? Senang je. Ambil 4. Buat kurungan. Ambil negatif 2. Buat kurungan. Campur. Negatif 3. Kurungan. Campur. 5. Kurungan. Apa nak isi dalam kurungan? Yang atas dia masuk dulu. 26, 26. Yang bawah dia masuk kemudian. Jawapan dah dapat. Siap. Okey. Sekarang dia tanya apa? Hitungkan harga bagi sebuah buku dan sebatang pen. Kita tulis mula. Oleh sebab itu buku kita sama dengan RM berapa? 4. Dan pen sama dengan RM2. Selesai. Itu soalan untuk metrik. Boleh Okey. Dah habis ni semua bahagian A. Bila habis bahagian A, sebenarnya bahagian A ni kamu habis 58 markah. 58. 58 markah. Kan? 52 markah. 58 tak. 52 markah.
Bahagian A. Selesai. Okey, untuk bahagian ni tadi saya bagi jawapan dia jika dan hanya jika. Jadi saya silap sebenarnya. Saya minta maaf Ezmal bagi betul. Jawapan dia adalah jika punca 09 campur K dan maka K sama dengan 9 saya silap kan. Dia kalau satu pun dia minta, tapi sebab dah akibat maka ni maksudnya dia akan menghasilkan akibat itu. Kan apa yang kita buat akan menghasilkan akibatnya, begitulah cerita dia. Jadi saya silap kan. Ezmal padu terbaik kan. Saya betulkan ni insya-Allah supaya kamu ingat lagi apa silap ni. Jangan ikut saya buat tadi. Ni saya ada pembetulan sikit. Terima kasih.